So, Assalamualaikum and hi everyone. So, saya Afiq Ashram Bisazali dari kumpulan yang akan membentangkan mengenai topik hedonisme. So basically kami akan membentangkan part masing-masing. So, saya akan membentangkan mengenai pengenalan kepada erti hedonisme dan serba sedikit yang akan saya ulaskan sebentar lagi. So, that's it, enjoy. Okay, so basically secara ringkasnya istilah hedonisme ini berasal daripada dua perkataan Greek yang dicantumkan, iaitu perkataan hedon dan juga isme, yang masing-masing membawa maksud perlakuan dan juga keseronokan. Okay, so basically menurut Encyclopedia of Philosophy, hedonisme ini membawa erti pleasure ataupun keseronokan, iaitu suatu bentuk pemikiran ataupun budaya hidup yang mementing, yang sukakan keseronokan dan kegembiraan semata-mata. Okay, baik. So menurut Kamus Dewan dan Bahasa dan Pustaka edisi keempat pula, hedonisme membawa erti suatu pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dalam kehidupan. Okay, so basically hedonism dari sudut pandang Islam pula sebenarnya dilihat sebagai suatu pola pemikiran ataupun pandangan hidup yang boleh mengundang gejala negatif sebenarnya. Hal ini kerana kalau kita dapat lihat kecenderungan yang berlebihan ke arah kegembiraan ataupun keseronokan sebenarnya dapat membawa manusia ke arah kelalaian. Sebenarnya pola pemikiran hedonisme ni juga dapat dilihat sebagai suatu yang melanggar akidah sebenarnya, kerana unsurnya ataupun asasnya yang bertuhankan nafsu. Kalau kita dapat lihat juga sebenarnya hedonisme ni antara punca-punca yang meruntuhkan kerajaan agung Abbasiyah sebenarnya. Dilihat budaya hedonisme ni tular dalam kalangan pemimpin dan juga rakyat mereka, sehingga mereka lalai untuk membina pembangunan insan dan juga negara, sehingga mengundang sebenarnya musuh bagi meruntuhkan kerajaan mereka. Okay, so hedonisme dari sudut pandang ahli falsafah pula sebenarnya terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama ialah hedonisme psikologi yang membawa erti bahawa setiap manusia dalam dunia ini sebenarnya dilahirkan dengan fitrah untuk mencari kebahagiaan yang maksimum bagi memberi kehidupan yang terbaik. So hedonisme jenis yang kedua pula sebenarnya dikenali sebagai hedonisme etika. Hedonisme etika ni sebenarnya sebuah idea ataupun doktrin yang membawa erti bahawa setiap manusia sebenarnya perlu mencari kebahagiaan ataupun keseronokan yang maksimum bagi mengurangkan keperitan hidup mereka, so diorang dapat menjalani kehidupan yang terbaik. Basically juga akhir sekali kita dapat lihat juga bahawa hedonisme ni sebenarnya merupakan prinsip yang menjelaskan bahawa setiap perbuatan manusia ni sebenarnya berasaskan bagi mencari keseronokan ataupun kegembiraan duniawi semata-mata. Saya, Nur Sakinah binti Nizam, akan mengulaskan tentang faktor-faktor wujudnya budaya hedonisme dalam kalangan remaja di Malaysia. Faktor pertama ialah pengaruh media massa. Pada zaman teknologi masa kini, di mana telefon pintar, tablet dan juga komputer riba menjadi gadget mesti pada golongan remaja pada hari ini, menyebabkan budaya hedonisme ini dapat menular dengan begitu cepat dan mudah dalam negara kita. Secara umumnya, budaya hedonisme ini boleh dianggap sebagai neokolonialisme yang dikhususkan serangannya kepada golongan remaja oleh pihak barat. Dengan wujudnya media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram, golongan remaja mudah terdedah ataupun terpengaruh dengan budaya barat yang mementingkan kepuasan nafsu semata-mata. Pelbagai konsep dan cara hidup barat seperti minum arak, mengunjungi pusat hiburan, seks bebas, parti liar dan sebagainya dapat diperlihatkan oleh golongan remaja melalui media sosial. Seterusnya ialah kurang pengawalan oleh ibu bapa. Kebanyakan ibu bapa pada hari ini lebih mementingkan kemewahan duniawi sehingga mereka mengabaikan tanggungjawab mereka kepada anak-anak mereka. Ekoran daripada itu, anak-anak mereka merasakan seperti diri mereka tidak diperlukan lagi oleh kerana kurang kasih sayang dan juga perhatian daripada ibu bapa.
Sehubungan dengan itu, golongan remaja-remaja ini akan mencari ketenangan dan kebahagiaan di dunia luar dengan melibatkan diri mereka dalam aktiviti yang tidak berfaedah sehingga dapat merosakkan akidah mereka. Akhir sekali, faktor yang menyebabkan wujudnya budaya hedonisme dalam kalangan remaja ialah kerana kurang pegangan agama. Apabila pegangan agama dalam diri para remaja tidak teguh, mereka akan sukar mendapat ketenangan jiwa dan menyebabkan diri mereka mudah terjerumus dengan budaya hedonisme. Kesan globalisasi dunia tanpa sepadan menjadi punca keterlaluan budaya hedonisme sehingga ada remaja yang menghalalkan cara hidup barat dan sekaligus bertentangan dengan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembentang ketiga Nur Syahira binti Abdul Ghani akan membincangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi dalam usaha untuk membendung pengaruh hedonisme ini. Seperti yang kita tahu, dunia Islam menghadapi berbagai cabaran yang boleh menghancurkan nilai-nilai rohaniah yang terdapat dalam seorang individu itu. Setanpa benteng akidah yang konkret dan akhlak sebagai pendinding seorang individu itu, nescaya umat Islam tidak akan mampu menghadapi cabaran-cabaran yang kita sedang dan harus lalui pada masa akan datang. Jadi apakah cabaran-cabarannya? Cabaran yang pertama ialah cabaran yang disebabkan oleh teknologi komunikasi kini yang semakin berkembang seiring dengan gaya hidup masyarakat. Hubungan sesama manusia merupakan perkara asas dan aspek yang penting dalam kehidupan. Oleh yang demikian, ada segelintir yang menyalahgunakan kemajuan teknologi ini telah menyebabkan hubungan sesama manusia mereka menjadi lubang kepada berlakunya perkara hedonisme. Sekiranya kita banding dengan keadaan dahulu di mana teknologi dan internet tidak begitu maju, masyarakat tidak akan lebih terdedah dengan unsur-unsur negatif yang mempengaruhi fikiran masyarakat, lebih-lebih lagi dari golongan muda. Jadi sebenarnya, kemajuan teknologi kini yang mana menghadirkan keberadaan internet yang dapat diakses dengan mudah menyebabkan masyarakat kini lebih cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang melibatkan hedonisme ini berlaku. Sebagai contohnya, penggunaan dadah secara berleluasa, pelacuran, pergaulan bebas dan banyak lagi. Cabaran yang seterusnya ialah cabaran disebabkan oleh penolakan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi apa yang dimaksudkan di sini ialah jika kita banding dengan keadaan dahulu seperti yang diperkatakan tadi, masyarakat kini lebih mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang menyebabkan hedonisme ini berlaku. Oleh sebab itu, mereka percaya apa yang mereka rasa, apa yang mereka faham adalah betul, menyebabkan diri mereka tidak mudah didekat. Penentangan ini bukan sahaja berlaku di kalangan masyarakat yang bukan Islam, malah berlaku juga di kalangan masyarakat Islam itu sendiri. Ia juga ditentang oleh pelbagai etnik dan kaum, malah juga pelbagai parti politik dan badan organisasi yang berpendapat kononnya negara boleh menjadi mundur sekiranya usaha pengangkatan ini terus dilakukan. Cabaran yang terakhir, kita akan lebih menjurus kepada aspek Islamik di mana disebabkan oleh kelemahan pentadbiran politik secara Islamik. Yang menjadi masalah dalam hal ini ialah sistem pengurusan pentadbiran Islam itu sendiri kerana polisi dan dasar politik yang tidak berteraskan Islam akan mempengaruhi secara langsung kelakuan masyarakat. Usaha untuk mengengkang hedonisme ini tidak begitu dititik beratkan menyebabkan sokongan berkurang dalam melaksanakan usaha ini. Malah golongan-golongan yang terlibat dalam hedonisme ini juga menjadi lebih berani untuk melakukan perkara-perkara yang berada di luar kawalan. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa kita mestilah berganding bahu dalam mengawal budaya hedonisme ini agar kita dapat menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Muhammad Amir akan membentangkan tentang kesan atau implikasi terhadap budaya hedonisme. Terdapat 3 kesan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kesan dan implikasi terhadap budaya hedonisme yang pertama ialah kadar peningkatan jenayah di kalangan remaja dan juga belia. Sebagai contoh, kita boleh lihat dalam kalangan pelajar sekolah menengah, mereka terlalu inginkan keseronokan apabila bersama rakan-rakan sehingga terjebak ke dalam kegiatan sosial buruk. Kadar peningkatan jenayah ini disebabkan oleh hal-hal yang berlaku di bangku sekolah seperti vandalisme, gangsterisme, kegiatan merokok yang semakin ketara di dalam kumpulan mereka. Ianya secara tidak langsung akan memupuk sifat buruk dalam diri mereka dan terbawa-bawa sehingga mereka dewasa kelak. Hal ini akan berlanjutan sehingga menyebabkan mereka terlibat dalam kegiatan jenayah seperti dadah, salah laku seksual, merompak, mencuri di mana ianya berlaku di atas faktor keseronokan yang berlebihan. Dan yang kedua ialah kerosakan nilai agama, moral dan akhlak masyarakat. Kini masyarakat lebih gemar untuk berhibur berlebihan dengan unsur-unsur barat berbanding dengan unsur Islamik di mana ianya akan membawa kepada kegiatan sosial yang lebih negatif. Sebagai contoh, kita boleh membuat perbandingan di antara konsep hiburan dan juga ceramah keagamaan
mereka lebih gemar untuk hadir ke konsert hiburan yang mana ianya hiburannya tiada batasan, pergaulannya juga bebas. Sedikit sebanyak ia akan menghakis nilai-nilai Islamik dan akhlak dan juga moral dalam masyarakat Islam itu sendiri. Seterusnya ialah menggugat ketenteraman dan kemakmuran masyarakat. Antara kegiatan ataupun Satu bentuk aktiviti hedonism ialah melepak. kosong tanpa intipati yang berfaedah, di mana ianya juga ditegah dalam Islam kerana ianya hanyalah membawa kesan buruk, iaitu hanyalah membuang masa, membuat bising yang akan mengganggu ketenteraman awam. Sebagai contoh, kita boleh lihat kumpulan remaja yang gemar bermotosikal secara berkumpulan, suka melepak dan berhibur. Untuk bermain motosikal mereka bukanlah lagi dianggap sebagai aktiviti riadah, sebaliknya membawa kepada kegiatan atau penyakit sosial. Kerana ianya akan dianggap mengganggu ketenteraman awam, mengganggu kemakmuran awam dan juga ancaman kepada masyarakat, keselamatan masyarakat di jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhani binti Muhammad Salihin akan membentangkan contoh-contoh hedonisme. Budaya hedonisme yang asalnya merupakan satu aliran telah bertukar menjadi sebahagian daripada cara hidup masyarakat kini, iaitu mereka lebih mementingkan keseronokan semata-mata tanpa mempedulikan aspek-aspek yang lebih penting dalam kehidupan sehingga lupa akan hakikat sebenar mereka diciptakan di muka bumi. Maka dengan ini, apakah contoh-contoh hedonisme yang terdapat dalam masyarakat? Contoh yang pertama adalah sikap materialistik. Sikap materialistik adalah sikap suka akan kebendaan yang mempunyai nilai yang tinggi seperti barangan mewah dan harta, sehingga sanggup mengetepikan ajaran agama dan moral demi mendapatkannya. Sebagai contoh, baru-baru ini Malaysia digemparkan dengan satu berita peningkatan jumlah mahasiswa yang didakwa menggunakan aplikasi yang tidak bermoral iaitu Sugar Book bagi mencari sugar daddy. Budaya sugar daddy ini adalah istilah slang bagi perbuatan menjadi perempuan atau lelaki simpanan kepada individu lain yang mempunyai harta dan pangkat. Menurut Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan Muhammad Amir Ashraf Muhammad Sabri, seramai 12,705 pelajar yang berdaftar di aplikasi tersebut dan dipercayai peningkatan sebanyak lebih 40% pengguna baharu di aplikasi akibat desakan hidup sewaktu pandemik COVID-19. Kesimpulannya, kita hendaklah membendung sikap materialistik ini agar kita tidak terdorong untuk melakukan sesuatu perbuatan yang terpesong daripada agama dan boleh meruntuhkan moral demi mendapatkan kesenangan seperti wang ringgit dan barangan mewah. Seterusnya, contoh yang kedua adalah pengaruh budaya muzik. Pada era modernisasi ini, budaya muzik sebagai hiburan tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat sedunia, sehingga dipercayai boleh memberi beberapa kesan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, sebuah lagu boleh mengubah emosi seseorang menjadi sedih atau ceria. Namun begitu, tanpa kita sedar, pengaruh muzik juga boleh memberi kesan jauh lebih teruk seperti mewujudkan perasaan obses atau fanatik pada pemuzik atau muzik tersebut, mewujudkan budaya berparti sehingga lewat malam dan lain-lain. Kesimpulannya, pengaruh budaya muzik boleh dikategorikan sebagai hedonisme kerana hiburan berlebihan boleh melalaikan kita daripada menjalankan tanggungjawab sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Secara sepintas lalu, contoh-contoh hedonisme yang lain adalah seperti mengambil dadah, melakukan vandalism, mengunjungi kelab malam dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursyahirah binti Nur Hisham dan kali ini saya akan menerangkan tentang solusi hedonisme. Jadi gejala hedonisme ini telah melanda negara kita dan amat membimbangkan kerana ia telah mampu memasuki minda anak muda. Jadi di sini saya kemukakan beberapa solusi yang boleh dilakukan untuk membasmi gejala ini. Yang pertama ialah daripada pihak ibu bapa. Ibu bapa haruslah memberi didikan agama yang mencukupi kepada anak-anak. Ibu bapa haruslah menerapkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai murni dalam diri anak-anak. Ibu bapa juga perlulah memberi contoh yang baik agar anak-anak bisa mengikuti apa yang mereka lakukan. Hal ini kerana ibu bapa adalah pencorak kepada tingkah laku anak-anak. Hal ini dapat mengelakkan anak-anak daripada melakukan perkara-perkara kemungkaran dan mengelakkan mereka daripada melakukan gejala-gejala hedonisme yang negatif ini seperti berjudi, meninggalkan solat, berhibur, berlebihan dan sebagainya. Solusi yang kedua pula ialah daripada pihak media massa. Pihak media massa boleh memperbanyakkan program-program dakwah dan juga rancangan-rancangan yang mampu menghidupkan jiwa dan juga rohani. Jadi program-program ini amatlah bagus kerana ia dapat membantu dalam pembentukan akhlak seseorang. Jadi media massa juga mempunyai pengaruh yang sangat luas. Jadi ia mampu memberi manfaat kepada semua orang. Program-program televisyen seperti program-program barat dan juga program-program yang tak berfaedah yang berunsurkan adegan-adegan yang tidak sepatutnya haruslah dihentikan kerana ia mampu menjajah fikiran anak muda.
Hal ini kerana anak-anak muda ini akan cenderung untuk meniru style pemakaian aksi yang dipamerkan di televisyen. Jadi, amatlah penting untuk media massa mengambil langkah yang drastis untuk membasmi masalah hedonisme ini. Solusi yang ketiga pula ialah daripada diri kita sendiri. Kita haruslah bijak memilih rakan yang mampu mengajak ke arah kebaikan. Hal ini kerana jika kita salah memilih rakan, kita akan mudah terpesong, kita akan mudah mengikuti gejala-gejala negatif hedonisme ini. Jadi rakan yang baik ini adalah rakan yang sentiasa mengingatkan kita untuk sentiasa melakukan perkara yang betul dan sentiasa berada di jalan yang benar. Jadi pada tahun 2018, data daripada Ketua Polis Negeri Pahang mengatakan bahawa 80% daripada pelajar yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah adalah kerana pengaruh rakannya sendiri. Di sini kita dapat lihat pengaruh rakan amat besar dalam kehidupan anak-anak ini. Jadi, amatlah penting untuk ibu bapa juga mengawasi siapakah rakan anak-anak kita. Kesimpulannya, budaya hedonisme ini adalah gaya hidup yang mencari kesedaran dan kebahagiaan di dunia tanpa menghiraukan tentang ajaran Islam. Jadi, budaya ini mampu menghakis nilai-nilai Islam dan juga tidak mendatangkan sebarang faedah kepada pengamalnya, malahan hanya memberi kesan buruk kepada diri, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan yang penting dan mengambil langkah yang drastik untuk membasmi gejala ini daripada terus membelenggu masyarakat di negara kita. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk mencari kebahagiaan hidup, namun adalah penting untuk tidak berlebih-lebihan dan tidak menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Sekian, terima kasih.